Zakaria. Zakaria bab 1. Pada bulan ke-8 dalam tahun kedua zaman pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria, anak Berekia, anak Ido. Demikian, Tuhan sangat murka kepada nenek moyangmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepada bangsa ini, beginilah firman Tuhan alam semesta. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan alam semesta. Janganlah seperti nenek moyangmu. Kepada mereka, para nabi terdahulu telah berseru demikian. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Berbaliklah dari jalan hidupmu yang jahat, dan daripada segala perbuatanmu yang jahat. Namun demikian, mereka tidak mahu mendengar dan tidak mahu memperhatikan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di manakah mereka? Para nabi, adakah mereka hidup selama-lamanya? Bukankah firman dan ketetapan yang telah kuperintahkan melalui para nabi, hamba-hambaku, telah sampai kepada nenek moyangmu? Lalu mereka bertaubat dan berkata, Tuhan alam semesta telah bertindak atas kita setimpal dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan kita, seperti yang dikehendakinya. pada hari ke-24, bulan ke-11, yaitu bulan Shebat, pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria, anak Berekia, anak Ido. Kata Zakaria, Dalam suatu penglihatan pada malam hari, kulihat seorang lelaki menunggang kuda berwarna perang kemerah-merahan. Dia berdiri di antara pokok murad di dalam jurang. Sementara di belakangnya ada beberapa ekor kuda berwarna merah, merah perang dan putih. Aku bertanya, apakah erti semua ini ya Tuanku? sahut malaikat yang berbicara denganku, Aku akan menunjukkan kepadamu apa arti semua ini. Kemudian orang yang berdiri di antara pokok murad itu berkata, Mereka ini diutus Tuhan untuk membuat rondaan di bumi. mereka pun berbicara kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pokok murad itu. Kami sudah menjelajahi bumi. Sesungguhnya seluruh bumi tenang dan sentosa. Lalu malaikat Tuhan bersabda, Ya Tuhan alam semesta, berapa lama lagikah Yerusalem dan kota-kota Yehuda tidak kau kasihani? Mereka telah kau murkai selama 70 tahun. Maka Tuhan menjawab malaikat yang berbicara dengan aku itu dengan kata-kata yang baik serta menghiburkan. Malaikat yang berbicara dengan aku itu berkata kepadaku, Serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Aku begitu cemburu kerana Yerusalem dan kerana Sion, tetapi aku sangat murka kepada bangsa-bangsa yang takbur. Ketika aku murka sedikit sahaja, mereka malah menjadikan keadaan lebih teruk bagi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan penuh rahmat. Baitku akan dibangunkan di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Dan tali pengukur akan direntangkan atas Yerusalem. Serukanlah pula, beginilah firman Tuhan alam semesta. Kota-kotaku akan kembali dilimpahi kemakmuran. Tuhan akan kembali menghibur Sion dan memilih Yerusalem. Aku melayangkan pandang, lalu kulihat ada 4 batang tanduk. Aku pun bertanya kepada malaikat yang berbicara denganku itu, Apakah erti semua ini? Jawabnya kepadaku, Ini ialah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 orang tukang besi. Aku pun bertanya, Apakah yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ini? Jawabnya, Ini tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tiada seorang pun dapat mengangkat kepalanya. Namun demikian,
Mereka ini datang untuk menggerunkan orang itu untuk menghempaskan tanduk-tanduk daripada bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda untuk menyerahkannya. Zakaria bab 2. Aku melayangkan pandang dan melihat seseorang lelaki yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, "Kemanakah engkau hendak pergi?" Jawabnya kepadaku, hendak mengukur Yerusalem untuk mengetahui berapakah lebar dan panjangnya. Sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu melangkah maju, satu malaikat lain maju pula menemui dia. Kepadanya dikatakan, "Larilah, katakanlah kepada pemuda itu, Yerusalem akan berdiri seperti kampung tidak bertembok karena ramainya manusia dan binatang di dalamnya. Aku sendiri akan menjadi tembok api di sekelilingnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya." Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Kerana aku telah mencerai-beraikan kamu ke arah 4 mata angin. Demikianlah firman Tuhan. Ayo Sion, selamatkanlah diri, wahai kamu yang tinggal bersama-sama putri Babel. Beginilah firman Tuhan, alam semesta, yang demi kemuliaannya telah mengutus aku, tentang bangsa-bangsa yang menjara kamu, kerana siapa menyentuh kamu, menyentuh apa yang disayanginya. Sesungguhnya, aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, sehingga mereka menjadi jarahan bagi orang yang dahulunya takluk di bawah mereka. Maka kamu akan tahu bahwa Tuhan alam semesta telah mengutus aku. Wahai putri Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah. Sesungguhnya, aku akan datang dan bersemayam di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, banyak bangsa akan mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjadi umatku. Lalu aku akan bersemayam di tengah-tengah kamu. Maka engkau akan tahu bahwa Tuhan alam semesta telah mengutus aku kepadamu. Tuhan akan memiliki Yehuda sebagai bahagiannya di tanah suci dan akan memilih Yerusalem lagi. Wahai segala makhluk, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, kerana Dia telah bangkit dari tempat kediamannya yang suci. Zakaria bab 3. Seterusnya, aku lihat imam besar Yosua yang sedang berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sementara iblis berdiri di sebelah kanannya untuk menuduhnya. Firman Tuhan kepada iblis, Tuhan mengherdik engkau, wahai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem mengherdik engkau. Bukankah dia ini sisa kayu yang direnggut dari dalam api? Yosua mengenakan pakaian yang kotor ketika dia berdiri di hadapan malaikat itu. Lalu malaikat itu bersabda kepada mereka yang berdiri di hadapannya, "Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya." Dia bersabda pula kepada Yosua, "Lihat, aku telah menjauhkan kesalahanmu, dan aku akan mengenakan pakaian pesta kepadamu." Kemudian aku berkata, "Pakaikanlah serban yang bersih di kepalanya." Maka mereka memakaikan serban yang bersih di kepalanya, juga mengenakan pakaian kepadanya, sementara malaikat Tuhan berdiri di situ. Malaikat Tuhan memperingatkan Yosua. Sabdanya, "Beginilah firman Tuhan alam semesta. Jika engkau hidup menurut jalan-jalanku, dan jika engkau memegang teguh kewajibanmu terhadap aku, maka engkau akan menjadi hakim di baitku dan akan mengurus pelataranku. Aku akan mengurniakan kepadamu tempat dalam kelangan yang hadir ini. Dengarlah, wahai imam besar Yosua, baik engkau maupun kawan-kawanmu yang duduk di hadapanmu, kerana merekalah orang yang menjadi lambang kerana. Sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku sang tunas. Lihatlah, permata yang telah kuletakkan
di hadapan Yosua itu. Pada permata yang satu itu ada 7 mata. Sesungguhnya aku akan membuat ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari sahaja. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan alam semesta. Setiap orang daripada kamu akan mengundang kawannya duduk di bawah pokok anggur dan di bawah pokok ara. Zakaria bab 4. Kemudian kembalilah malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya aku, seperti seseorang yang dibangunkan dari tidurnya. Dia bertanya kepadaku, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, Aku melihat sebuah kaki pelita yang seluruhnya terbuat daripada emas, dengan tempat minyak di puncaknya. Padanya ada 7 buah pelita dengan 7 buah corong minyak di bahagian puncak setiap pelita. Bersebelahannya ada 2 pokok zaitun, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Apakah erti semua ini, tuanku? Malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, "Tidakkah engkau tahu apa erti semua ini?" Kataku, Tidak, tuanku. katanya kepadaku, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan kegagahan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan alam semesta. Siapakah engkau, wahai gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel, engkau akan menjadi tanah datar. Dia akan membawa keluar batu utama di tengah-tengah pekik sorak. Bagus, bagus sekali batu itu." Kemudian firman Tuhan datang lagi kepadaku, demikian, Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar bait ini, dan tangannya pula yang akan menyelesaikannya. Maka engkau akan tahu bahwa Tuhan alam semesta telah mengutus aku kepadamu. Siapakah yang memandang hina hari terjadinya hal-hal yang kecil? Mereka akan bersukacita ketika melihat batu ladung di tangan Zerubabel. Ketujuh-tujuh pelita ini adalah mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi. Lalu aku bertanya kepadanya, Apakah erti 2 pokok zaitun di sebelah kanan dan di sebelah kiri kaki pelita itu? Untuk kali keduanya, aku bertanya kepadanya, Apakah erti 2 cabang pokok zaitun yang berada di sisi kedua-dua pipa emas, penyalur cairan emas itu? Jawabnya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa erti semua ini?" Kataku, Tidak, tuanku. lalu katanya, "Ini adalah kedua-dua orang yang telah diurapi lalu dilantik, yang berdiri berdekatan dengan Tuhan semesta bumi.